Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya hayy ya qayyum ya badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan lepas kurnianya diberi kesempatan untuk kita berada di bulan Ramadan untuk sama-sama kita menunaikan ibadah puasa pada kali ini 1441 Hijriah. Jadi alhamdulillah, kita sekarang ni berada di dalam musim PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, yang mana kehidupan kita sedikit sebanyak terkurung ataupun terkongkong dengan masalah sebaran virus COVID-19. Jadi kita hari ni dah masuk ke bulan yang ketiga dah, dah hampir bulan keempat dah, kita berada dalam PKP keseluruhannya. Jadi alhamdulillah, pada kali ini tak nak bercakap panjang. Kita ataupun saya nak mulakan kelas kita untuk pertama kalinya sepanjang musim PKP ini. Walaupun kita tidak adakan kelas secara formal, tapi dengan adanya kemudahan yang ada, maka kita gunalah sedikit peluang yang ada ini untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita. Jadi pada kali ini insya-Allah kita sambung pengajian kita daripada kelas formal, iaitu dalam bab 3 berkaitan dengan ayat hukum, yang mana kewajipan menyelidiki berita yang diterima. Jadi sesuai sangatlah dalam keadaan sekarang ini COVID-19 ini, banyak kita terima, kita dapat berita-berita yang belum tentu sah lagi daripada pihak yang berwajib. Jadi kali ini insya-Allah saya akan cuba terangkanlah daripada ayat yang ada di dalam buku kita ataupun di dalam kitab pengajian kita, buku teks kita. Jadi hasil daripada pelajaran yang akan kita lanjutkan sekejap lagi, antaranya kita akan dah tahu hukum yang ada di dalam suratul Hujurat ayat 6 hingga ayat 7. Dan seterusnya kita akan dapat tahu juga tentang asbabun nuzul, asbabun nuzul ayat dalam suratul Hujurat tadi. Dan seterusnya kita akan melihat ataupun menilai pula ataupun mentadabbur berkaitan dengan istimewa hukum yang telah dilakukan, yang telah dibuat oleh ulama berkaitan dengan lafaz fatabayyanu. Seterusnya kita akan pergi pula kepada ataupun kita akan kenal pula ciri-ciri orang yang fasik. Dan selain daripada itu, kita juga akan dapat menilai berkaitan dengan kepentingan kita tabayyun ataupun kita meneliti terlebih dahulu perkara ataupun sebarang berita yang kita terima, supaya kita tidak menyebarkan sebarang fitnah ataupun sebarang berita yang boleh mencetuskan suasana yang tidak harmoni dalam masyarakat. Dan terakhir insya-Allah kita akan dapat daripada hasil pelajaran kita, iaitulah menjadikan hukum yang ada di dalam Quran ini sebagai suatu amalan dalam kehidupan kita. Hukum apa? Hukum meneliti terlebih dahulu berita ataupun perkhabaran yang kita dapat daripada mana-mana sumber, insya-Allah. Okay, terus kita pergi kepada ayat bacaan kita pada kali ini, iaitu dalam suratul Hujurat ayat 6 hingga 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum
Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Artinya, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik yang membawa suatu berita, maka selidiklah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini kerana kejahilan kamu, sehingga kamu menyesal terhadap apa yang telah kamu lakukan. Ayat seterusnya, dan ketahuilah bahawasanya dalam kalangan kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mengikut kehendak kamu dalam kebanyakan urusan, tentulah kamu akan mengalami kesukaran. Akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan iman suatu perkara yang kamu cintai serta diperhiaskannya dalam hati kamu, dan menjadikan kekufuran dan perbuatan fasik serta perbuatan derhaka itu perkara yang kamu benci. Mereka itulah orang yang berada di jalan yang lurus. Terus kita pergi kepada tuntutan hukum daripada ayat tersebut. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita bahawa kita sebagai umat Islam mempunyai sikap peka. Hendaklah mempunyai sikap peka terhadap apa jua mesej yang disampaikan, yang kita terima. Pengkajian yang teliti perlu dilakukan untuk memastikan kesahihan sesuatu berita terlebih dahulu sebelum memberi tindak balas kepada berita tersebut. Justru dengan langkah yang proaktif untuk menangani perkara ini akan menyelamat dan menghindarkan masyarakat Islam daripada salah faham serta kekeliruan. Jadi dapatlah di sini hukum yang ada dalam ayat tadi ialah Allah Ta'ala menyuruh kepada kita ni supaya peka, berwaspada, berhati-hati dengan apa sebarang berita yang kita terima. Agar kita ini dapat terlebih dahulu mengkaji ataupun mencari kesahihan, keabsahan berita tersebut. Kerana menyebarkan suatu berita yang tidak benar, yang tidak pasti, akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini di dalam masyarakat. Jadi justru itu kita hendaklah menjadi seorang yang proaktif ataupun seorang yang bijak. Sebelum kita merespon, sebelum kita membalas sesuatu mesej berita yang kita terima, maka hendaklah terlebih dahulu kita menyimak supaya kita dapat mengelakkan berlakunya kekeliruan. Kalau zaman sekarang ni banyak undang-undang ataupun akta-akta, banyak akta yang menjadi suatu ancaman kepada mereka yang suka menyebarkan berita palsu. Terus kita pergi kepada asbabun nuzul ayat. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan apa dia? Menurut riwayat Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas mengatakan bahawa ayat ini diturunkan merujuk kepada peristiwa Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah ni yang mana dilantik menjadi utusan Nabi SAW memungut zakat daripada Bani Mustalik. Al-Walid mempunyai sejarah pemusuhan dengan Bani Mustalik pada zaman jahiliyah. Itu asbabun nuzul dia. Ketika Al-Walid tiba di perkampungan Bani Mustalik, beliau disambut secara beramai-ramai. Beliau menyangka bahawa mereka ingin menyerang, maka Al-Walid melarikan diri. Sedangkan tujuan mereka untuk menyerahkan zakat kepada Al-Walid tadi. Sampainya di Madinah, Al-Walid memberitahu kepada Nabi SAW tentang masyarakat Bani Mustalik yang menyerbunya tadi. Lalu Rasulullah SAW pun rasa marah dan mengirim pasukan tentera. Hantarlah nak risik betul ke tak berita yang Al-Walid bawa balik tadi. Nak risik lah. Lalu
sampailah lalu tampillah utusan wakil daripada Bani Mustalik. Maka seorang wakil daripada Bani Mustalik itu muncullah memberi penjelasan kepada utusan Nabi tadi yang datang nak mendapatkan berita yang sebenar. Kemudian turunlah ayat 6, ayat yang tadi, ayat 6 suratul Hujurat tadi. Jadi dalam asbab nuzul ini, para pelajar anda semua perlulah mengingat siapa dia ataupun peranan ataupun watak utama dalam asbab nuzul ini. Saya ulang secara poin. Yang pertamanya Al-Walid. Al-Walid bin Uqbah ni dihantar oleh Nabi ke satu puak Bani Mustalik untuk meminta zakat. Pertama. Yang keduanya sejarah yang ada antara Al-Walid bin Uqbah dengan Bani Mustalik ni pernah berlaku pada zaman jahiliyah. Al-Walid bin Uqbah. Apabila sampainya, poin yang ketiga, apabila sampainya Al-Walid bin Uqbah tadi ke perkampungan Bani Mustalik, Bani Mustalik Al-Walid bin Uqbah ni dia terkejut sebab dia disambut secara beramai-ramai. Maksudnya orang buat kenduri lah, diserbu dia. Jadinya Al-Walid bin Uqbah ni dia takut. Kononnya dia ingatkan orang Bani Mustalik ni nak serang dia, nak tumbuk dia, nak belasah dia, dia pun lari balik lah. Sedangkan Bani Mustalik tadi serbu dia tu sebab berasa seronok, rasa gembira nak bayar zakat, sebab utusan Nabi dah sampai dah nak memungut zakat. Jadi Bani Mustalik ni rasa gembira lah, sebab tu dia diserbu. Namun berlakulah salah faham oleh Al-Walid tadi. Jadi dia pun balik berjumpa dengan Nabi. Maka Nabi pun marah berasa marah kepada Bani Mustalik tadi. Lepas tu Nabi pun hantar utusan pula untuk pergi risik betul kada rupanya salah apa yang disampaikan oleh Al-Walid bin Uqbah tadi. Maka turunlah ayat tadi. InsyaAllah. Terus kita pergi kepada istinbat hukum. Kaedah istinbat hukum di sini. Kaedah istinbat hukum. Besarkan sikit. Kaedah istinbatkan hukum berdasarkan kepada lafaz fatabayyanu. Kalau soalan keluar, jelaskan cara ulama mengistinbatkan hukum berdasarkan lafaz fatabayyanu. Maka caranya mudah saja. Berdasarkan kepada lafaz fatabayyanu. Fatabayyanu iaitu fi'il amar, sebab di situ ada fi'il amar. Tabayyun. Tabayyun tu fi'il amal lah, yang membawa kepada perintah. Yang ni pun saya dah sebut dah, ataupun saya dah ulas dalam kelas macam mana nak mengkaitkan kalimah dalam mengistinbatkan hukum. Jadi berdasarkan kepada lafaz fatayammamu, di sini ada fi'il amar. Apa dia fi'il amar? Fi'il amar itu adalah fi'il yang menunjukkan suatu perintah. Jadi semua kita dah maklum dah, iaitu setiap perkara ataupun setiap perintah adalah wajib. Wajib apa? Wajib buat. Kalau di sini wajib buat, bukan wajib tinggal, wajib buat. Oleh yang demikian, oleh itu, setiap berita yang sampai kepada kita, maka wajib kita kena selidik, teliti, kaji dahulu sebelum kita sebarkan kepada orang lain. Itu kaedah dia. Jadi di sini kalau soalan masuk, markahnya adalah 4 markah. Fatabayyanu 1 markah. Fi'il amar 1 markah. Fi'il amar kepada perintah 1 markah. Maka ulasan dia, penerangan dia, setiap perintah itu adalah wajib 3 markah. Jadi kesimpulan penutup iaitu setiap berita, perkara yang kita terima adalah hukumnya wajib kita selidik terlebih dahulu sebelum sebarkan 1 markah, dapatlah 4 markah. Tak hilang 1 kata, 1 poin, hilanglah 1 markah. Kena jaga, bukan payah pun. Ingat je, kena baca, faham dan ingat. Boleh. Tak, insya-Allah lah. Moga-moga boleh. Yang seterusnya, kita tengok pula apakah maksud orang fasik. Orang fasik ni apa dia orang fasik?
Orang fasik ni asal dia daripada kata fasaqa ataupun yafsuqu. Ni banyaklah fisqan, fusuqan, memberi makna menyimpang daripada suatu perkara atau daripada perintah. Maknanya dia ni tergelincir lah. Tergelincir daripada landasan dia. Manakala dari sudut istilah, orang fasik ni bermaksud orang yang menyaksikan tapi tidak meyakini dan melaksanakan tuntutan. Itu orang fasik. Dia tengok tapi dia tak yakin pula betul ke tak. Dan dia pula melaksanakan tuntutannya. Tak. Dia tak buat lah. Dia tak buat apa yang perintah. Fasik juga bermaksud kemaksiatan, melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah dan menyimpang dari jalan yang benar. Okay, ini takrifan secara umum lah. Tak fasik ni. Tak fasik. Orang yang tak solat pun dikira fasik. Orang tak puasa dikira fasik juga. Orang yang mengumpat fasik juga. Menipu fasik juga. Makan riba, makan rasuah, semua tu fasik. Cumanya di sini dia fokus kepada orang yang fasik ni adalah orang yang membawa berita yang tak benar. Berita yang tak amanah lah. Lain daripada sumber asal. Itu maksudnya orang yang fasik di sini. Kalau bab fasik solat, fasik tak puasa, fasik mencuri dan sebagainya, itu bab jenayah lah, bab lain. Okey, bab lain. Okey, firman Allah Taala dalil dia, kita tengok pula kepada dalil. Faman tawalla ba'da zalika faulaika humul fasiqun. Kemudian siapa yang berpaling engkau sesudah mengaku perjanjian itu, mereka itulah orang yang fasik. Ini jelas ayat kita, ayat daripada Allah Taala dalam suratul Imran, Ali Imran, yang mengatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahawa siapa yang tak ikut apa yang disuruh, apa yang telah mengakui, maka itulah orang yang fasik. Ini pun dalil ni pun secara umum juga dalil ni. Tapi kalau ambil dalam bab menyampaikan berita palsu ni, kita boleh katakan maknanya kita ataupun seseorang itu tidak menyatakan sesuatu yang benar yang sepatutnya dia sampaikan kepada yang benar, maka dialah orang yang fasik. Okay. Manakala yang kedua, dalil yang kedua pula, wal yahkum ahlul injil bima wal yahkum ahlul injil bima kejap, ayat ni kena cek macam ada satu. Mungkin ada satu kalimah tertinggal kat situ dalam surah Al-Maidah. Saya cek kejap. Ayat berapa tu? Ayat 47. Wal yahkul. Ada tertinggal satu anzala situ. Tak. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Okey, jadi pelajar-pelajar bolehlah tanda dalam buku teks tu. Di sini dia tersalah cetak berkaitan dengan kalimah anzala. Anzala di situ dia tertinggal. Jadinya ayat dia wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dia tertinggal di situ. Ini pun saya tak pastilah. Nanti saya cuba try komen lah dalam grup guru-guru PSI se-Malaysia. Saya cuba itu. Dan adalah ahli kitab Injil menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalamnya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang yang fasik. Jadi ahli Injil, walaupun di sini sebut ahli Injil, tapi Injil pun kitab Allah Taala juga. Ataupun orang yang berpegang dengan kitab Injil juga adalah orang Islam. Kitab Injil, maka kita pun kena ikut juga. Bukan kita ikut kitab Injil, bukan, tapi kita ikut syariat yang ada di situ. Maknanya kita menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan. Apa yang ada dalam Injil, maka kita kena ikut. Apa yang ada dalam Injil, apa yang ada dalam Quran, kita kena ikutlah. Siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang yang fasik. Jelas. Dan Allah suruh buat selidik dulu, fatabayyanu, kita tak pakai hentam redah gitu je sampai berita
rupa-rupanya berita tu berita palsu, maka kita ni adalah tergolong dalam golongan orang yang fasik. Maka cepat-cepatlah kita ni beristighfar. Kalau dah tersebar dalam WhatsApp, dalam grup, dalam Telegram, dalam Twitter, dalam apa-apa saja, maka cepat-cepatlah kita padam dan mohon maaf kepada ahli kumpulan tersebut. Itu yang patutnya kita buat. Kalau tak, berdosa lah kita. Siapa yang sebar, terbaca, kita tambah dosa. Siapa yang sebar lagi, orang lain yang baca, tertambah lagi dosa kita. Maka sampai bila-bila kalau kita tak putuskan dia, maka berdosa lah kita. Macam COVID lah. Tak? Kalau kita tak putuskan COVID, asyik merayau ke mana-mana tempat, tak ingat pesanan kerajaan dan sebagainya, dan sekali COVID itu tak terputus, terjangkit pula pada kita, minta-minta jauh lah. Jadi masing-masing kita kena beringat, berwaspada. Itu berita benar. Kita takut. Kita takut COVID berjangkit. Tapi dalam masa yang sama kita sebarkan berita yang palsu. Yang itu kita tak takut pula. Sebab apa? Berita palsu tak bawa mati. COVID bawa mati. Itu yang kita rasa nak elakkan diri kita daripada terdedah kepada bahaya COVID tak? Okay. Terus kita pergi pula kepada ciri orang yang fasik. Okey, ciri-ciri orang yang fasik kita boleh tengok di situ. Di sini pun dia dah bagi nota dah. Iaitu yang pertamanya, orang yang seorang itu pemimpin. Pemimpin yang tidak mahu melaksanakan dan menjalankan hukum-hukum Allah, sedangkan ia memiliki keupayaan dan mampu mengaplikasikannya dalam kepimpinan dia. Okey, mereka ialah pemimpin yang mengamalkan kezaliman dan menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala serta menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah seperti minum arak, mengambil riba dalam lain-lain lah. Pemimpin yang tidak melaksanakan kalau pemimpin Islam baguslah. Bukan kata kalau pemimpin Islam tu dia kena buat contoh, kalau orang tanya kenapa tak buat undang-undang Islam, undang-undang hudud dan sebagainya. Itu tu mengikut kemampuan lah. Mengikut kemampuan. Itu bab-bab lain. Yang kedua, sering melakukan perbuatan dosa besar, kemungkaran, maksiat dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ni juga ada salah satu ciri orang yang fasik ni buat maksiat. Maksiat ni macam minum air, macam makan asasi dia, macam makan nasi, buat maksiat ni. Lepas tu dia tak rasa bersalah pula, tak ada rasa insaf pula. Salah perbuatan, tak ada pun. Itu ada orang fasik. Yang ketiga kita tengok adalah suka mengambil harta orang lain dengan cara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ataupun dia suka ni ambil cara yang salah, tidak tidak diredai. Suka makan riba, makan rasuah. Tak hulu tak dapat projek. Contoh. Itu semua tu adalah orang yang fasik, jalan yang salah. Jadi mereka ini adalah dalam perutnya illa fi butunihim nara. Tidak adalah lain daripada perut mereka itu melainkan api neraka lah. Makan makanan yang haram ataupun mengambil harta yang salah. Biasalah budak berlakunya tamak tak cukup, beliau akan jadi ambil yang salah lah, mencuri, merompak. Dan yang terusnya, yang terakhir, ciri orang yang fasik adalah terus dan berkekalan melakukan dosa kecil dan melakukan dosa besar secara sedar. Dosa kecil secara berterusan. Apa dia? Dosa kecil menipu. Menipu tu dah memang biasa dia. Bangun pagi je memang buat cerita dia. Menipu. Tak? Apa lagi? Dosa-dosa kecil. Mengumpat. Ambil duit kawan. Lepas tu dosa besar ni, ini dosa besar lah. Tak solat, tak puasa, tak apa lagi, mendahaka mak ayah, apa lagi, minum arak, memendahkan arak, buat benda-benda yang salah, bertatu, banyak lah. Itu adalah orang yang fasik. Boleh? Okey. Ciri-ciri dia. Tapi banyak lagi lah dalam buku ni, dia hanyalah sedikit je dia sampaikan. Tapi kita sebagai seorang pelajar kena kembangkanlah lagi pemahaman kita, pengetahuan kita berkaitan dengan perkara-perkara yang fasik ni. Terus kita pergi pula hikmah tabayyun.
Kalau soalan dia tanya hikmah, kelebihan. Tapi dalam buku ni dia sebut kepentingan. Lebih kurang sama je. Sama sajalah. Kepentingan tabayun atau perkara yang diterima tadi. Bagi berita atau perkara yang diterima. Penting ke tak? Kita rasa ni nak kita selidik dulu berita yang kita terima tu. Dah. Kalau kat sekolah kak, berita yang pasti sahihnya, beritanya daripada pihak sekolah lah. Daripada pengetua lah. Tak. Daripada cikgu-cikgu lah. Bukan daripada kawan-kawan. Tak. Esok cuti ke, minggu depan cuti ke, sekolah ke. Itu semua tu, kalau tersebar berita tu, maka kita kena selidik. Siapa yang sampaikan? Kawan-kawan ke, ataupun cikgu, ataupun sekolah. Itu kena selidik. Penting kerana menjaga agama. Kerana menjaga agama. Boleh. Yang kedua, dapat mengelakkan daripada mendapat info yang palsu. Seterusnya dapat mendidik kita ni supaya sentiasa beringat. Kalau kita selalu terima benda palsu, kita sabar, maka benda tu dah menjadi suatu kebiasaan. Kita nak semak jadi susah. Tapi kalau kita sentiasa mulakan dengan semak, selidik, maka apa-apa berita yang kita dapat secara automatik terlintas di fikiran kita ni, ia akan cari sumber dia. Betul ke tak? Yang ketiga, kerahsiaan negara berada dalam keselamatan dan dilindungi daripada unsur-unsur luar lah. Ini dalam aspek kerahsiaan negara. Rahsia negara, kita tak boleh nak orang kata kerajaan negara kita dalam keadaan sekian gini. Itu semua tu kita kena selidik. Tak. Yang seterusnya, yang keempatnya adalah suasana masyarakat akan terjamin lah. Terjamin aman kalau kita selidik tanpa kita sebarkan terlebih dahulu. Kita selidik dulu. Kita selidik sebelum kita sabar tu kita selidik. InsyaAllah masyarakat kita pun rasa aman. Macam COVID yang ni lah. Ramai kalau kita tengok berita sidang media daripada kerajaan dan sebagainya, dan pihak-pihak yang berwajib mengatakan tangkapan disebabkan penyebaran berita palsu tentang COVID ni. Ramai yang kena tangkap. 1,000 lebih, kat 2,000. Dekat 2,000. Rakyat yang kena tahan polis. Sama ada didenda, di compound ataupun di penjara. Itu kesan dia. Sebab tu di bawah akta-akta pencegahan tu sebab berita palsu di bawah akta SKMM pula. Beratlah. Kita kena beringat. Sebab semua tu fasik. Bila kata fasik, dosa lah. Kita sebagai orang Islam, pelajar-pelajar ni kita kena bijak. Bijak sebelum bertindak tu kita kena fikir dulu. Okey, seterusnya, tindakan yang sesuai dengan tuntutan ayat hukum untuk diamalkan dalam kehidupan tindakan kita. Apa dia? Okey, di situ dia tulis SKMM, MC lah. Kalau kat komputer dia panggil MC, SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Kali yang kat bawah tu MC, cari sendirilah. Saya lupa dah apa makna dia MC. Tak. Yang pertama, berhati-hati menerima berita daripada orang fasik. Dalam konteks bab syariah, dia kata orang fasik lah. Kalau bab kerajaan ataupun orang yang pihak polis ke, SKMM ke, dia tak kata orang fasik. Tak. Dia kata penyebar fitnah. Tak. Okay. Yang kedua, ni juga SKMM sarankan tidak sebarkan aib kepada orang lain dan sentiasa berwaspada serta tidak tergesa-gesa apabila menyebarkan maklumat sehingga terbukti perkara itu benar dan jelas kesahihannya. Ini juga peranan kita lah. Tindakan kita. Kita sebelum kita sebar tu kita kena buat dulu. Apa dia? Aib. Kalau hari ni orang suka sangat, aib siapa tak kisah. Asalkan bukan aib aku. Sebarlah. Jadinya berdosalah kalau kita sebar. Lebih baik berhati-hati. Duduk diam je. Jangan gatal jari tu. Nak pergi tekan enter, share, enter ke orang lain, grup lain. Janganlah. Nanti kan tak pasal-pasal SKM dapat report, polis sampai rumah kita kena tangkap pada muka.
Tak lama pun, 6 bulan dalam penjara. Paling minimal lah. Dan mendengar yang paling minimal pula paling minimal sebulan. Kali sekarang ni sebulan lah. Kali paling banyak pun 6 bulan. Sekarang ni. Mendengar dan mendengar dengan saksama berita yang diterima bagi mendapatkan maklumat yang benar. Kita kena dengan dua pihak lah. Jangan dengan satu pihak je. Jangan dengan satu pihak. Boleh? Okey. Seterusnya kita pergi lagi kepada yang terakhirnya tindakan kita kena buat. Amalkan sikap sabar, tenang apabila menerima maklumat palsu, ataupun teruskanlah melaporkan kepada pihak berkuasa kalau kita rasa kita syak berita yang kita terima itu adalah tak betul. Boleh kita kena semak. Okey, dah. Okey, terus kita pergi kepada latihan. Okey, latihan ni latihan dia ada di bawah buku tu, di akhir bab ni dia ada bahagian latihan pengukuhan topik ini. Jadi wajib buat dan kita akan bincang semak selepas sahaja sekolah nanti dibuka secara rasmi lah. Kat rumah tu jangan nak sibuk-sibuk sangat lah. Nak keluar-keluar ke sana ke sini tak payah. Duduk kat rumah, buat soalan latihan yang disediakan dalam buku tersebut. InsyaAllah dengan latihan-latihan ini dapatlah membantu semua para pelajar dalam memahami soalan sebenar SPM nanti, insyaAllah. Itu saja, insyaAllah. Kita sambung kemudian untuk bab yang keseterusnya pada waktu-waktu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.